tuan-tuan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, akhir zaman nanti kamu semua ini akan berlakunya, kamu semua ini akan duduk dalam satu ketenteraan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut ni 3, tuan-tuan. Syam, Yaman dan juga Iraq. Nabi tak sebut Saudi, Nabi tak sebut Mesir, walhal negara-negara ini dekat. Tapi apa jawapan Nabi daripada 3 tentera tadi? Kalau tuan-tuan nak pilih yang mana? Nak join yang mana? Yang Syam ke? Yang Yaman ke? Yang Iraq ke? Atau nak tidur kat rumah je? Nak join yang mana? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita kepadanya. Dalam masa yang sama, kita juga bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini makin bertambah dan berkekalan sehingga ke akhirnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita sambung lagi pada perbincangan kitab kita ini, iaitu pada bab yang kedua. Pada bab yang pertama kita telah selesaikan dan sekarang kita masuk pada al-babus tsani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ahu bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata tuan kitab kita, mudah-mudahan ia memberikan manfaat bagi kita dan memberikan manfaat kepadanya di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-babus tsani, Baitul Maqdisi ba'da tahririhi. Bab yang kedua iaitu Baitul Maqdis selepas daripada pembebasannya. Al-ahaditsu taliyatu liya'lama jami'al muslimina fil ardil makanatil azimati li Baitil Maqdis wa ma hawlahu. Lakin بالنسبة للمسلمين المقيمين خارج فلسطين لا يجوز العمل بها إلا لفئة قليلة جدا جدا منهم ما دامت فلسطين محتلة وليست تحت حكم المسلمين. أما بعد التحرير فيجب على جميع المسلمين في الأرض وجوبا كفائيا al-amalu bihadhil ahadis. Baik. Hadis-hadis yang kita nak baca selepas pada ni, dia nak bagi tahu kedudukan Baitul Maqdis, kelebihan dia dan sekitar Baitul Maqdis tersebut. Cumanya kata dia dinisbahkan kepada orang Islam yang tinggal luar daripada Palestin ini, dia tidak boleh ataupun tidak harus lagi beramal dengan hadis-hadis ini, melainkan bagi kumpulan yang sangat-sangat kecil sahaja. Selagi mana bumi Palestin ini berada di bawah jajahan dan belum lagi berada di bawah pemerintahan orang-orang Islam. Maksudnya, hadis yang akan saya sebutkan selepas pada ini, tuan kitab kita ini sebut, kita tidak lagi perlu beramal dengan hadis ini kecuali kumpulan yang sangat-sangat kecil. Untuk hadis-hadis selepas hari ini. Adapun selepas daripada kemerdekaan, yang ni yang kita nak bincang. Kata tuan kitab kita, amma ba'da tahrir. Adapun selepas daripada kemerdekaan,
maka wajib kepada semua orang-orang Islam. Tuan-tuan fayajibu ala jami'il muslimin, wajib kepada semua orang Islam, wujuban kifaiyan, wajib secara wajib kifai. Dengan maksud, kalau ada dah orang beramal dengan hadis selepas pada ini, maka kita sudah terlepas. Ada orang yang telah membantu kita, tempat kita ini telah ada yang beramal dengan hadis ini, maka kita telah terlepas. Maka katanya, kewajipan itu kewajipan kifai. Wajib kifayah. Atau kita sebut fardu kifayah itu untuk beramal dengan hadis-hadis selepas daripada ini. Ini dua kedudukan lah. Selagi mana bumi Palestin tidak lagi merdeka, maka masih lagi hadis-hadis ini tidak perlu diamalkan. Tetapi selepas sahaja merdeka, hukumnya beramal dengan hadis ini ialah hukum wajib kifayah. Kita tahu Baik. Yang seterusnya, wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sukna bisyam wa anna fiha amud al-Islam. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tinggal di bumi Syam. Wasiat ni orang, saya tidak tahulah ramai ke sedikit, tapi kebiasaannya bila sebut wasiat kita melihat kepada peninggalan harta benda. Biasanya begitulah. Bila sebut saja, wasiat tak lagi. Wasiat dia tu dia kira berkait dengan harta benda. Dalam masyarakat kita banyak sebegitulah. Memahami perkataan wasiat berkait dengan harta benda. Harta awak wasiat tak lagi. Biasanya begitulah. Ini kefahaman yang perlu kita betulkan. Kerana wasiat itu bukan hanya berkait dengan harta benda. Wa wassa biha Ibrahimu bani. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Tuan-tuan, itu pesanan. Ketika mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada Rasulullah SAW, dia kata, "Ausini, berikan pesanan kepada aku." Nabi kata, "La taghdab, jangan marah." Apa lagi? "La taghdab, jangan marah." Nabi kata, tanya lagi pada Nabi. La taghdab. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang supaya jangan marah. Tak ada kaitan dengan harta pun, tapi hanyalah pesanan. Abu Hurairah radhiyallahu an kata, "Awsani khalili bi salas." Kekasihku berpesan kepada aku 3 perkara. Jadi wasiat dengan maksud pesanan. Bukan dengan maksud harta benda, bukan. Bukannya tidak ada kaitan. Cuma kebanyakan kita bila sebut wasiat, itu saja difahaminya. Tidak. Jadi di sini, pesanan Nabi SAW supaya nanti tinggal di bumi Syam. Itu pesanan Nabi. Kerana apa? Kerana di bumi Syam itu adanya tiang Islam. Wa anna fiha, kerana sesungguhnya di bumi Syam itu ada tiang Islam. Tuan-tuan, itu ada relate dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok nanti. Qala Zul Asabi'i radhiyallahu an, ya Rasulullah, in ubtulina ba'dak bil baqa aina ta'muruna? Qala sallallahu alaihi wasallam, alaika bi baitil maqdis, fala'allahu an yansha'a laka dhurriyyatun yaghduna ila dhalikal masjid wa yaruhun. Kata Zul Asabi' radhiyallahu an, wahai Rasulullah, sekiranya kami ini Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang untuk hidup lagi selepas ketiadaan engkau. Tuan-tuan, antara kita ni pun kita tak tahu siapa pergi dulu. Umur tidak memainkan peranan. Bukan bila orang tu lebih tua, dia mati dulu lebih pada muda.
orang muda mati kemudian daripada orang tua, itu tidak ada jaminan. Tak ada jaminan. Maka sahabat juga memahami adat, kebiasaan, adat sunnatullah ini. Apa dia? Wahai Rasulullah, andainya kami hidup lagi dan kau telah meninggalkan kami. Aina ta'muruna? Kat mana kamu nak suruh kami tinggal? Sahabat sampai tempat tinggal pun rujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini peluang yang besar. Ini satu benda yang kalau dah Nabi tak ada dah nak tanya. Waktu hidup Nabi ni gunakan sebaik-baiknya. Hatta nak tinggal di mana nanti, maka tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh tinggal kat mana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bi Baitul Maqdis. Kalau ikut logik akal, kenapa Nabi tak cakap duduk saja di Madinah, duduk saja di Mekah? Tapi Nabi kata, tinggallah di bumi Baitul Maqdis. Mekah tanah haram, Madinah tanah haram. Baitul Maqdis juga tanah haram yang ketiga untuk orang-orang Islam. Tetapi Nabi barangkalinya, Nabi merujuk kepada sesuatu yang apa akan berlaku pada akhir zaman nanti. Pergilah ke sana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di Baitul Maqdis. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, mudah-mudahan nanti zuriat engkau akan membesar dan merekalah yang akan pergi dan balik ke Masjidil Aqsa, dengan maksud merekalah yang menghidupkan Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, kenapa? Salah satunya ialah orang yang menghidupkan rumah Allah ini, pahala dia sangat besar. Tuan-tuan yang terlibat menghidupkan rumah Allah sebagai AJK, sebagai orang biasa, tak kisahlah, tapi berusaha menghidupkan rumah Allah, mudah-mudahan ia menjadi satu pahala yang besar nanti untuk kita di akhirat. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, kalau yang kita hidupkan itu adalah Masjidil Aqsa, yang kita jaga itu adalah Baitul Maqdis, yang kita jaga itu adalah tanah haram yang ketiga, tuan-tuan. Dan yang kita jaga itu tempat yang di situlah manusia berhimpun nanti, di situlah berlakunya kebangkitan. Kalau tuan-tuan ingat pada hadis yang lepas, Nabi kata, Ardul Mahsyar wa Ardul Mangsyar. Tempat manusia akan semua akhir zaman berhimpun di situ. Tempat berlakunya kebangkitan, di situlah tentera-tentera Nabi Isa alaihissalam bersama orang-orang Islam ini, kita, dan tentera-tentera Dajjal bersama orang-orang Yahudi nanti, dan pengakhiran zamannya dikatakan di situlah, dan di situlah tuan-tuan Nabi kata, tinggallah kamu, hidupkanlah Masjidil Aqsa. Rupa-rupanya Nabi dah tahu orang yang menghidupkan Masjidil Aqsa ini orang-orang yang kental hati. Mungkin tak mampu orang macam kita. Wallahu a'lam. Saya katakan wallahu a'lam. Tapi andai kata kita terpilih nanti ke sana, berjuang dan hidupkanlah Masjidil Aqsa. Baik. Qala Abdullah bin Hawalah al-Azdi radhiyallahu an, ya Rasulullah, khirli baladan akunu fih, falau alimtu annaka tabqa lam akhtar ala qurbik. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaika bisyam, alaika bisyam, alaika bisyam. Abdullah bin Hawalah al-Azdi, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta dengan Nabi, wahai Rasulullah, pilihkan aku satu negara, satu negeri, satu tempat yang aku nak tinggal nanti selepas ketiadaan engkau. Andai kata aku tahu engkau ni masih lagi hidup, aku takkan pergi tempat lain kerana aku nak duduk dekat dengan engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ni tuan-tuan, lagi boleh duduk dekat dengan Nabi, mereka nak duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau boleh mereka tak nak berpisah dengan Rasulullah SAW. Tapi sunnatullah, itu ketetapan Allah. Sebut saja nama makhluk, maka tak ada siapa pun yang kekal. Engkau malaikat, engkau rasul, engkau nabi, engkau manusia biasa, sampai satu masa pergilah mereka ini, tuan-tuan. Kita pun begitu. Sebab tu tuan-tuan datang solat, datang berjamaah, duduk lagi majlis ilmu. Walhal balik tidur ni sedap juga cuti ni, tuan-tuan. Sedap juga, tuan-tuan. Bukan sedap juga, sedap banyak ni, hujan-hujan pula ni. Sejuk. Tarik selimut, kena sampai pukul 9, 9.30, cantik lah. Hari lain payah dah nak kerja pula. Tapi kita duduk lagi di sini. Kenapa? Semuanya itu atas dasar untuk mendapat sesuatu yang membawa kita ke syurga Allah di akhir akhirat. Itu kita stay kat sini. Tuan-tuan, bila dia sebut begitu pada Rasulullah SAW, maka apa kata Nabi? 3 kali Nabi sebut ni, tuan. Alaika bisyam. Alaika bisyam. Alaika bisyam. Duduk di Syam. Duduk di Syam. Duduk di Syam. Sebagai seorang Nabi yang bercakapnya adalah wahyu, dan kita tahu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita cukup tahu. Nabi takkan mengulangi satu perkataan itu tanpa sebab. Saya nak tanya tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan akan cakap 3 kali juga, mengulang-ulang juga ke? Kalau orang tanya, cadangan-cadangan lah, cadang kat saya sikit. Agak-agak saya ni nak tinggal kat mana? Kan? Tuan-tuan tanya kat kawan-kawan, agak-agak tinggal kat mana? Lepas tu tuan-tuan ucap 3 kali juga ke? Duk di pucung. Duk di pucung. Duk di pucung. Kan? Orang kata sekali sudah dah. Kan? Tapi kenapa sampai 3 kali? Kerana Rasulullah SAW nak sematkan dalam hati, nak memberitahu ini satu perkara yang sangat penting. Kau ingat, wahai umat Nabi Muhammad SAW, tiba masanya, nah, pergi duduk di sana. Itu kata Nabi SAW. Lalu, falamma ra'an Nabi SAW karahiyatahu iyyaha. Bila Nabi tengok, sahabat ni macam tak berapa suka je bila Nabi kata suruh duduk di Syam. Tuan-tuan, kita kadang-kadang boleh tengok memek muka orang. Dia suka dengan tak suka. Kan? Betul tak? Anak kita ni dapat 2 sekolah. Ini contoh saja. Tuan-tuan, satu sekolah dekat rumah, satu sekolah berasrama penuh. Kita cakap, engkau pergi sekolah asrama penuh. Dia pemuka. Nak pergi, ayah suruh. Tak nak pergi, ayah suruh. Kalau boleh, nak duduk kat rumah je kan. Ayah suruh duduk asrama pula. Muka tak berapa jadi. Tak payah buat muka lah. Kau pergi juga. Kita cakap. Biasa tak guna kuasa veto. Biasa bapak-bapak ni. Kerana budak-budak kadang-kadang dia tak tahu kebaikan itu. Maka Rasulullah SAW tengok sahabat tu muka gitu. Maka Nabi SAW kata, hal tadri ma yaqulullahu fisyam. Awak tahu ke apa yang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala ucapkan, Allah Ta'ala katakan kepada Syam. Syam ni bumi Syam lah, tuan-tuan. Bukan nama orang. Jangan pula kita kata, ada seorang Syam mamat belakang rumah saya. Itu. Kan? Tak ada kaitannya. Tak ada kaitannya. Syam ini adalah bumi Syam ni lah. Maka sahabat tu tak cakap apa. Nabi SAW sebut, Inna Allah yaqul, sesungguhnya Allah berfirman. Tuan-tuan, dalam kaedah bahasa Arab ni lah, dalam kaedah bahasa Arab ni, bila Nabinya meletakkan inna, maka perkara itu besar, tuan-tuan sebenarnya. Tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Allah kata sesungguhnya bila adanya kepayahan akan datangnya kemudahan. Ulang lagi, maka sesungguhnya bila adanya kepayahan akan datangnya kemudahan. Itu dalam surah Al-Insyirah,
Surah Asy-Syarh ada dalam tu, tuan-tuan. Bila letak inna ni, tuan-tuan, benda tu bukan main-main. Saya nak tanya, tuan-tuan. Kalau kita bercakap, adakah kita akan lafazkan dengan perkataan sesungguhnya? Saya ambil contoh lah. Kita nak buat pengumuman. Malam ni ada tahlil rumah Pak Malik. Saya tak tahu, saya akan sebut je siapa nama Malik, buat tak tahu je. Kan? Kita mesti umum, kan? Kita akan buat satu pengumuman tu, kita tak akan mula dengan sesungguhnya. Betul ke tak betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman. Sesungguhnya pada malam ini, orang kata, teruk no engkau ni. Kita takkan gunakan perkataan itu. Bila kita akan gunakan? Sekiranya orang kata, betul ke? Kita kata, sungguh, Pak Malik bagi tahu tadi. Nampak tak, tuan-tuan? Dia nak menguatkan ayat kita. Tapi selagi mana kita tak bercakap untuk menguatkan ayat kita, kita tak gunakan perkataan taukid itu tadi. Bila Nabi SAW menggunakan sesungguhnya Allah berkata, apa Allah Ta'ala kata? Ya Syam, anti safwati min biladi, udkhilu fiki khiyarati min ibadi. Wahai Syam, engkau ni adalah tempat pilihanku. Allah cakap. Tuan-tuan, bila mana Allah meletakkan sesuatu tempat itu, safwah Allah, satu tempat yang Allah jadikan pilihan dia, tuan-tuan. Saya tak tahulah istimewa macam mana. Wallahualam. Tak boleh nak gambarkan ketika Allah kata begitu. Aku letakkan, aku masukkan, aku jadikan orang-orang yang duduk di situ ialah hamba-hambaku yang terpilih. Khiyarati min ibadi. Maksudnya, tuan-tuan, orang duduk di bumi Syam, sampai satu masa, andai kata kita yang pergi duduk di sana, ingatlah, itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka-mereka yang saleh ini. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaikil mahsyar, sampai satu masa kamu tempat orang berhimpun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tempat orang berhimpun. Cuma Nabi sebut, wa ra'aitu lailata usriya bi amudan abyad ka'annahu lu'lu'atun tahmiluhul malaikah. Qultu ma tahmilun? Qalu amudal Islam. Umirna an nada'ahu bisyam. Nabi kata, malam aku dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan. Tuan-tuan, kita tahu peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Saya tak nak sentuh lah. Sampai dalam perjalanan itu, tuan-tuan, Nabi melihat ada malaikat membawa tiang berwarna putih seumpama mutiara. Itu disebut oleh Nabi. Bawa tiang, tuan-tuan, malaikat yang bawa. Lalu Nabi SAW menegur malaikat ini. Kamu bawa apa tu? Kata Nabi SAW. Maka malaikat ni kata, amudal Islam, yang aku duk bawa ini tiang Islam. Kami diperintahkan untuk meletakkannya di bumi Syam. Tuan-tuan, inilah yang disebut tadi, kenapa Rasulullah SAW pesan, nanti di akhir zaman, kalau berlakunya fitnah, maka duduklah di bumi Syam, kerana di situ ada tiang iman dan tiang Islam. Dalam hadis pada pertemuan kita yang pertama dulu, saya dah sebut hadis yang saya sebut tadi. Dan dalam hadis ini, Nabi SAW sebut bahawasanya malaikat bagi tahu Allah suruh meletakkan tiang Islam itu di bumi Syam. Maksudnya, Syam bukan negara yang biasa-biasa. Itulah sebab Nabi SAW sebut begini, dan kita tahu mereka yang berada di Syam, Allahu Akbar, hamba-hamba yang terpilih. Baik, seterusnya. Qala Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, ya Rasulullah, aina ta'muruni? Qala sallallahu alaihi wasallam, ha huna
wa naha biyadihi nahwa Syam. Kata Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, wahai Rasulullah, nak suruh aku duduk mana ni? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk sini. Duduk sini. Kata, duduk sini. Sini itu di mana? Nabi menunjukkan ke arah Syam. Itu 3 hadis yang kita baca ini, tuan-tuan, sudah cukup menggambarkan betapa Syam ini sangat-sangat penting, tuan-tuan. Sudah cukup menggambarkan kepada kita bahawa ini satu pesanan Nabi yang kita tak boleh pandang enteng dan pandang mudah. Dan satu pesanan juga oleh Nabi ini menunjukkan bahawa orang-orang yang berada di Syam ini bukan orang-orang yang biasa-biasa. Mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, habis yang itu. Seterusnya, Allahu takaffala bisyami wa ahliha. Allah menjamin bumi Syam dan juga penduduk Syam. Jaminan Allah untuk bumi Syam. Tuan-tuan, ingatlah ketika mana jaminan manusia, dia tak tahu apa-apa lagi. Ketika mana jaminan datang daripada makhluk, tak tahu apa-apa lagi. Kerana orang lain tak boleh nak jamin. Apa berlaku akan datang, tak ada siapa yang tahu. Dia tok bomoh, dia jin, dia siapa pun, dia tak tahu apa akan berlaku akan datang. Dan dia tak boleh nak bantu kita pun. Kerana pembantu yang sebenar, penjamin yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah bagi jaminan ini kepada Syam dan penduduknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayasirul amru ila an takunu junudan mujannada, jundum bisyam wa jundum bil yaman wa jundum bil iraq. Qala ibn Hawalah radhiyallahu an, khir li ya Rasulullah in adraktu zalik. Tuan-tuan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, akhir zaman nanti kamu semua ini akan berlakunya, kamu semua ini akan duduk dalam satu ketenteraan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila? Saya tak tahu. Saya hanya sebutkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketenteraan itu satu tentera Syam, satu tentera Yaman, satu tentera Iraq. 3 disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut ni 3, tuan-tuan. Syam, Yaman dan juga Iraq. Nabi tak sebut Saudi, Nabi tak sebut Mesir, walhal negara-negara ini dekat. Kenapa? Wallahu a'lam. Tuan-tuan, saya tak nak bincang yang itu, cuma nak bagi tahu kenapa. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, ada hadis yang kita jumpa nanti selepas pada ini. Selain daripada 3 ini disebut oleh Nabi, datang juga ke bumi Ilya, datang juga ke sini untuk bantu. Tapi bukan daripada negara-negara yang selain daripada 3 ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ibnu Hawalah radhiyallahu anhu, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khirli, wahai Rasulullah, pilihkan aku. Salah satu daripada 3 tu pilihkan aku. Kalau aku sempat dengan masa itu. In adraktu zalik. Ibnu Hawalah memang tak sempatlah dengan masa ini. Tapi kita sempat ke tidak? Saya katakan saya pun tak tahu. Wallahu a'lam. Tapi apa jawapan Nabi daripada 3 tentera tadi? Kalau tuan-tuan nak pilih yang mana? Nak join yang mana? Yang Syam ke? Yang Yaman ke? Yang Iraq ke? Atau nak tidur kat rumah je? Nak join yang mana? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, alaika bisyam. Nabi kata, pilihlah Syam. Join tentera Syam ini. Fa innaha khiyaratullahi min ardih, yajtaba ilaiha khiyaratahu min ibadih. Kerana Syam bumi pilihan Allah. Kerana yang duduk di bumi Syam itu
hamba-hamba Allah terpilih. Tapi Nabi ni tuan-tuan, sudah kita kata dia bercakap dengan wahyu. Tuan-tuan, Nabi kata, fa'amma in abaitun. Sekiranya kau tidak layak, tidak mampu untuk menyertai tentera Syam ini. Saya kata awal-awal saya tak tahu ni tuan-tuan. Tapi andaian saya saja. Ini andaian saya. Tak boleh pakai pun. Andai kata tentera Syam ini adalah Al-Qassam sekarang. Andai kata. Andai saja. Tuan-tuan jangan kata betul-betul. Saya tak tahu. Andai saja. Tuan-tuan rasa layak tak kita nak join Al-Qassam ni? Tengok-tengok muka kita dekat cermin. Okey ke aku tentera Al-Qassam ni? Macam mana? Kan? Yang kita tahulah, yang diberitahu pada kita. Nak jadi Al-Qassam, mesti hafiz. Kita nasib baik ingat ayat kursi. Kan? Kalau tak ingat yang tu, itu pun kalau orang suruh baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab tu suruh sambung tak tahu ingat ke tak. Betul tak kan? Kan? Tu hafiz. Nak kena jaga solat berjemaah. Nak kena jaga tahajud tak boleh tinggal. Itu semua dimaklumkan pada kita. Wallahu a'lam. Kalau itu baru dari sudut ibadahnya. Tak tengok dari sudut fizikal lagi. Yang kencing manis, darah tinggi kita ni, kolesterol tinggi. Kan? Macam mana nak join ni? Betul. Saya bila cakap bab kencing manis, ni saya suka lah. Saya minta maaf sikit Pagi ni dia sesama sikit. Saya minta maaf lah. Sebab saya suka orang Melayu ni, dia bagus dari sudut pemakanan. Kalau ada makan, dia suka support kawan-kawan dia. Betul tak? Ke salah saya cakap? Kan? Kawan ni gaut. Dia gaut kan? Depan dia ada udang, ada sotong. Kan kalau makan kat surau tu. Lepas tu, bila orang akad, orang dah tahu dia gaut. Bila dia tak makan, kawan-kawan kata apa? Tak apa, rasalah sikit. Betul tak? Bagus orang kita ni, dia bagus. Dia kasihan kat kawan dia. Sikit je. Tak boleh, kawan ni kata, takut lah. Yang seorang lagi support tu. Tak apa, niat buat ubat dia. Kan? Kan orang kita gitu kan, bila makan benda berbisa, niat buat ubat. Jadi, yang ni kata makanlah sikit, yang ni kata niat buat ubat. Kawan ni tak tahan. Dah member suruh makan. Ambil lah seekor udang. 2 minggu menggelupuk kat rumah. Itu saya suka. Orang kita ni keyakinan dia tinggi. Ada satu kedai, saya pergi tuan-tuan. Kelakar lah juga. Abang ni pesan teh tarik. Tapi dia pesan kat tuan kedai tu, teh tu kasih banyak susu tu kasih banyak. Bukan teh. Susu tu kasih banyak. Kata. Susu tu nak banyak. Sekali bini dia tegur. Bang, bukan 22 ke baru ni? Total bayang dia punya tahap gula dia tu 22. Sepatutnya berapa? Bawah 5 kan? Betul tak? Sekitar 5 macam tu lah. Kan? Saya pun tak tahu sangat. Tapi 22 lah bang. Apa kata suami dia? Baru 22. Tu saya suka orang kita. Bab makan, minum, dia confident dia lebih. Nah, bagus. Itu saya kata, kalau nak join Al-Qassam ni macam mana? Wallahu'alam. Layak ke tidak? Maksudnya kalau kita pergi dekat Al-Qassam tu, saya rasa kita jadi kurang asam. Bukan Al-Qassam pun. Wallahu'alam lah. Tak tahulah tuan-tuan. Wallahu'alam. Saya katakan Wallahu'alam. Andai kata kita layak. Siapa? Mungkin kita tak tahu. Wallahu'alam. Pun saya tak tahu. Wallahu'alam. Cuma saya tak tahulah Al-Qassam ini kah yang dimaksudkan oleh Nabi. Saya tak tahu. Wallahu'alam. Tapi Nabi kata kepada Ibn Hawala, join Al-Qassam, join Syam. Kalau tak mampu, maka joinlah dengan tentera yang mana. Maksudnya Nabi mengajar kita. Kalau kita tak sempat, beritahu zuriat kita. Anak, abang, along. Kalau sempat masa ni nanti, ada 3 tentera. Nanti ingat, joinlah Asyam. Kerana itu pesanan Nabi SAW. Tapi kalau kau tak layak masuk Asyam, tak cukup kriteria-kriteria,
masa joinlah tentera Yaman. Ini dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Yaman juga bukan biasa-biasa, tuan-tuan. Mereka yang berani menghantar peluru berpandu kepada Israel, tuan-tuan. Dan dengan hantaran-hantaran peluru ini menyebabkan Israel rugi kerana ada pedagang-pedagang yang nak masuk kapalnya tak berani. Boleh tengoklah dalam laporan-laporan yang ada. Tapi nak bagi tahunya, Nabi kata pergi join Yaman. Kita ingat lagi doa Nabi. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkatikanlah pada bumi ya. Tuh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya tinggal. Fa inna Allah tawakkala li bisyami wa ahli. Sesungguhnya Allah memberikan jaminan kepada aku untuk bumi Syam dan juga penduduk Syam. Musnad Ahmad wa Sunan Abi Daud. Yang seterusnya, suknal qudsi khairum minad dunya, tinggal di Baitul Maqdis sebaik-baik tempat di dunia ini. Ada hadisnya, saya tak boleh nak sambung dah dekat 6.20. Kebetulan anak ada program pada pagi ni, kena hantar sebelum sampai pukul 8. Jadi saya terpaksa berhenti kat sini dahulu, tuan-tuan. Mohon maaf. Rasa pun dah lama dah ni, lepas daripada syuruk dah ni kan. Minta maaf, saya kena berhenti dulu kat sini. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang buruk itu datang pada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.